Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan yang bertajuk Paskah dan Iman Gereja Awal. Iman orang kudus gereja awal merupakan teladan baik bukan hanya dalam 66 buah buku Alkitab, tetapi sejarah Kristian juga. Apabila melihat situasi mereka mengalami banyak kesulitan. Kadangkala, mereka dijadikan lilin manusia sebagai persembahan kejam disebabkan berbagai polisi maharaja dan diabaikan orang serta masyarakat hanya kerana mereka mempercayai Yesus. Namun, Alkitab dan Roh Kudus memberitahu kita bahawa iman pada zaman itu adalah paling murni dan sempurna. Mereka menjadi makanan singa dan jadi tontonan bagi orang Rom di amphitheater. Maharaja sering mengadakan aktiviti seperti itu untuk mengambil hati rakyat Rom. Walaupun orang Kristian dikorbankan sebegitu, mereka tidak tunduk atau cuba melarikan diri daripada kesukaran dengan helah lain. Mereka menyatakan iman kepada Tuhan dengan kelurusan dan kejujuran. Mereka dapat berbuat demikian kerana percaya kehidupan di bumi ini hanyalah sementara dan kehidupan di syurga adalah kekal. Dan mereka yakin sepenuhnya penderitaan, kesakitan, dan ejekan di bumi ini adalah sementara. Semuanya akan berlalu dan tidak apa-apa. Hari ini, sambil melihat kembali kehidupan ahli gereja awal, mari kita ingat iman mereka yang berusaha untuk menyambut kebenaran Paskah sampai akhir meskipun dalam kehidupan sebegitu. Mari kita buka buku Ibrani bab 11. Mari kita lihat buku Ibrani bab 11 ayat 33. Ibrani bab 11 ayat 33. Yang kerana iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dan kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentera asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mahu menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka tidak mahu dibebaskan daripada cubaan sementara dan situasi dengan alasan. Ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pergunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Sudah pasti, ini juga termasuk moyang iman pada zaman lain. Tetapi hal ini terutamanya benar bagi gereja awal. Mereka menghadapi ejekan, sebatan, dirantai dan dipenjarakan. Salah satu kebenaran yang mereka patuhi sampai akhir dalam situasi sebegitu ialah Paskah. Mengapakah mereka berusaha untuk menyambut Paskah? Mengenai sebab itu, mari kita buka buku Ayub bab 36. Mari kita lihat buku Ayub bab 36 ayat 24. Bab 36 ayat 24. Ingatlah
bahawa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. 모든 사람이 우러러 보나니 먼 데서도 보나니라고 했습니다. Tuhan telah melakukan banyak perkara. Apakah yang perlu dibuat terhadap semuanya? 그 일을 어떻게 하라고요? Menjunjung tinggi perbuatannya. Ada sebab yang jelas kita perlu berbuat demikian. 한 이유가 있습니다. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 11 ayat 23. Bab 11 ayat 23. 보시면 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahawa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 때까지 전하는 것이라고 했습니다. Apabila Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang Korintus pada zaman gereja awal, 편지 Korintus ialah sebuah kota Eropah yang dekat dengan Yunani sekarang. 지금의 이제 그 그리스 지역 가까운 그 코린트라고 하는 유럽 나라였습니다. 그 지방에 있는 Rasul Paulus menegaskan kepada ahli-ahli di situ, kebenaran pasca perjanjian baru harus terus diketahui dan diberitakan, sampai Kristus datang ke bumi ini sekali lagi. 라는 이 사실을 사도 바울은 힘주어 강조하고 있는 것입니다. 하나님께서 Antara banyak pekerjaan Tuhan, 이 새 언약을 kerja menubuhkan perjanjian baru dan memberi manusia Paskah sangatlah hebat. Sehingga tertulis dalam Ayub bab 36, ingatlah bahawa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya. Kerja ini sangat penting. 일이죠. 그러니 초대교회 성도들은 이런 Jadi, ahli-ahli gereja awal memahatkan semua ajaran Kristus dalam hati. Mereka tidak tunduk pada kesulitan untuk menjalani kehidupan iman, malah mempertahankan iman sampai akhir. 이 믿음을 지켜나갔던 것이죠. 그래서 Itulah juga mengapa kita mempercayai Tuhan dan Kristus, walaupun orang kini berpaling daripada ajaran Kristus. 하나님을 지금 믿고 있고 그리스도를 신앙하고 있습니다. 앞에 사자를 Bahkan dalam situasi matir, 두고 위협해도 nyawa terancam oleh singa di depan atau pedang, mereka tidak tunduk sedikit pun, 처음도 tetapi mematuhi kebenaran yang Kristus ajarkan. 그 Tuhan menyatakan situasi gereja awal melalui gereja Efesus 하나님께서는 초대교회 dalam 7 gereja yang disebut dalam buku Wahyu. 교회 에베소 교회로 표현을 했습니다. 에베소라는 Efesus bermaksud terbaik, bukan? Maksudnya, mereka mempunyai iman yang terbaik, jadi dinyatakan dengan terbaik. 제일이라고 표현을 했습니다. 최고라는 Ahli-ahli gereja awal meninggalkan makna yang terbaik dalam jejak iman. 행적 속에서 남겨두었던 것이죠. 초대교회 Penyambutan Paskah yang Kristus ajar gereja awal merupakan bahagian yang paling penting dalam sejarah agama Kristian. 이 6월 Untuk memansuhkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru, AD 150 Majlis Agama diadakan 3 kali pada tahun 155 Masihi, 197 Masihi, dan 325 Masihi. Pada tahun 155 Masihi, suatu kontroversi timbul antara gereja timur dan gereja barat. 같은 예수님을 믿는 Walaupun mereka mempercayai Yesus yang sama, pemikiran mereka ada perbezaan yang ketara. 차이가 있었습니다. 동방 Gereja Timur sentiasa bawa prinsip bahawa ajaran Kristus, sama ada tarikh atau apapun, suatu pun tidak boleh diselewengkan atau diubah. 식을 항상 갖게 되었고 서방교회 Namun, gereja barat dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh agama mitra, iaitu Dewa Matahari yang disembah orang Rom, 간접적으로 받다가 보니까 일요일 akhirnya menerima ibadah hari Ahad, Christmas, dan satu demi satu perkara orang Rom. 드리게 되고 로마에서 행하는 이와 같은 그 내용들을 하나씩 둘씩 받아들일 수밖에 없는 입장이 되었습니다. 그래서 종교 회의 Apabila majlis agama diadakan, 로마의 para biskop Rom berubah menjadi paus. 제도로 이제 바뀌게 되죠. 그 로마의 Para paus di Rom terus membuat tuntukan sedekian. 하게 됩니다.
Pada tahun 155 Masihi, ada kontroversi Paskah pertama. Paskah bermaksud Paskah dalam bahasa Yunani. Dan agama Kristian kini mengubah nama kontroversi itu menjadi kontroversi Hari Kebangkitan. Namun, Paskah tiada makna Hari Kebangkitan, 0,001% pun tidak. Paskah ialah Paskah. Kontroversi Paskah berlaku pada tahun 155 Masihi. Gereja Timur terus menegaskan, kami belajar daripada Yohanes, iaitu murid Yesus, jadi tiada ajaran, tarikh, mahupun upacara boleh ditukar. 우리가 조금 더 바꿀 수가 없다라고 하는 주장을 동방교회에서는 계속했죠. Memandangkan kedua-dua tidak dapat saling memujuk, kontroversi pertama itu tamat tanpa sebarang kesimpulan. 1차 논쟁은 그렇게 흐지부지하게 이제 끝이 났습니다. Pada tahun 197 Masihi, kontroversi Paskah timbul lagi. 또 발생이 되었습니다. Pada masa itu juga, 6월절이라는 Paskah menjadi topik agenda 중요한 진리이기 때문에 kerana Paskah adalah sangat penting. 주제가 되어서 Perbezaan pendapat antara Gereja Timur dan Gereja Barat mulai muncul. 동방교회는 Gereja Timur masih berkata, kami tidak boleh berkompromi terhadap tarikh dan peraturan ibadah. 변질돼서도 안 되고 바뀌어질 수 Ini tidak boleh berubah dan diselewengkan. 이런 어떤 상황들이 Situasi ini terus berlanjut sampai tahun 325 Masihi. 이어져 내려. Kontroversi Paskah tamat begitu saja, 그래서 kerana mereka tidak dapat saling memujuk melalui majlis yang pertama dan kedua. 유야무야 희미해져 버렸던 6월절 논쟁입니다. 6월절 논쟁 Kini, kontroversi Paskah ditukar nama menjadi kontroversi Hari Kebangkitan yang diajar dalam sejarah agama Kristian. 하고 있는데요. Ahli-ahli Sion mesti tahu bahawa Paskah tidak berkaitan dengan Hari Kebangkitan, 0,001% pun tidak. Pada tahun 325 Masihi, Gereja Timur dan Gereja Barat berkumpul bawah arahan Maharaja Konstantin. 결국 Akhirnya, Paskah yang disambut pada hari ke-14 bulan Nisan, iaitu bulan pertama kalender suci, dimansuhkan 첫 dan diputuskan untuk disambut pada hari Ahad selepas bulan purnama pertama sesudah equinox vernal bawah nama kin, iaitu Hari Kebangkitan. 6월절은 자연스럽게 Paskah hilang dan Hari Kebangkitan lebih menonjol serta diteruskan sampai hari ini. 까지 지금 전해지고 있는 것입니다. Orang Kudus gereja awal berhati mutlak. 영원히 주 Inilah kebenaran yang Tuhan ciptakan dengan serahkan daging dan darahnya 당신의 삶 untuk menyelamatkan pendosa syurgawi yang terpaksa mati kekal serta menderita bagi dosa kita di atas salib. Kita mesti jangan tambah atau kurangkannya. 안 된다는 절대적인 어떤 정신을 가졌습니다. 그들이 Jika mereka ambil sedikit bahagian pun dalam agama mitra Rom, 야합이 됐던 mereka mungkin dapat mengurangkan penderitaan fizikal. 덜 받았을런지도 모릅니다. Namun, 그러나 mereka tidak mahu mengambil jalan itu. Mereka percaya 이런 segala sesuatu di bumi ini adalah seketika dan sementara. 그러나 잠깐의 고통, Selepas kesakitan yang sementara, 영원한 kita akan terima mahkota kehidupan kekal di syurga. Boleh dikatakan bahawa iman sebegitu buat mereka tidak berkompromi 6월절 hingga akhir untuk menyambut Paskah. 내용이었다고 볼 수가 있겠습니다. 그러나 이제 AD Namun, pada tahun 325 Masihi, menurut kuasa dan titah Maharaja, 나라에서 akhirnya hukum negara memutuskan tidak merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan Nisan. 못하도록끔 최종적으로 이제 그렇게 결정이 되고 Disebabkan perintah itu, orang yang dulu percaya Tuhan kini bersembunyi untuk beribadah di padang gurun, gunung, padang pasir dan lain-lain yang tidak disampai oleh pihak berkuasa negeri. 예배하는 신앙으로 이제 바뀌게 된 것이죠. 그렇게 명령을 하고 있으니까 말이죠. 그러다가 이제 Beberapa generasi kemudian, 야무야 없어져 버렸던 이 세원 Kristus Ansanghong datang ke bumi ini sekali lagi. 다시 이 땅에 오셔서 초대 Dia mengembalikan semua kebenaran yang orang kudus gereja awal ingin sambut, 모든 진리를 전부 termasuk hari Sabat, Paskah dan baptisan. 부터 또 Oleh itu, 7 perayaan dalam 3 kali perjanjian baru gereja awal dipulih sepenuhnya dan kebenaran kehidupan dikembalikan kepada kita. 오늘날 우리에게 이 생명의 진리를 되찾아 주시게 된 것입니다.
Kerana Tuhan memberitahu kita dalam buku Ayub bab 36 ayat 24, ingatlah bahawa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya. Hari ini, kita harus ingat iman rahmat orang kudus gereja awal. Tiada orang boleh mengubah atau menyelewengkan pekerjaan Tuhan. 초대교회 성도들의 은혜로운 믿음이었다는 사실을 오늘날 우리가 다 기억해야 될 줄 믿습니다. 그래서 이 6월 Jadi tertulis dalam buku 1 Korintus bab 11 bahawa Paskah mesti disambut dan diberitakan sampai Tuhan datang. Mari cari satu ayat lagi dalam buku 1 Korintus bab 10. 한 말씀을 더 찾도록 하겠습니다. 1 Korintus bab 10 ayat 16. Bab 10 ayat 16 tertulis, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kerana roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Di sini, cawan yang persekutuan dengan darah Kristus merujuk kepada cawan air anggur Paskah. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? 부정하는 아니다라는 뜻이 아니라 Di sini, bukankah tidak bermaksud menafikan, tetapi mesti bersekutu dengan darah Kristus. 우리가 떼는 떡은 그리스도의 몸 Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Secara ringkas, kita bersekutu dengan tubuh Kristus melalui roti 이렇게 표현하면 dan darah Kristus melalui air anggur Paskah. 보시면 Ayat 17, kerana roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Kerana kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Kita mesti dapat bagian dalam roti dan air anggur Paskah agar memenuhi syarat untuk menjadi orang kudus yang bersekutu dengan Kristus. 성도의 자격을 얻을 수가 있고 Kebenaran Paskah membuktikan bahawa Tuhan tinggal di dalam kita dan kita dalam Tuhan serta menjadi anaknya dengan menjadi satu tubuh. 인정해 주시는 진리가 바로 6월절이었다는 Fakta ini dinyatakan dalam buku 1 Korintus bab 10. 밝혀주고 있는 가운데 있습니다. 이 모든 Rasul Paulus tidak menjelaskan hal ini kepada orang Korintus dengan pandangan atau kehendaknya sendiri. 뜻을 가지고 설명한 것이 아니라 Bukankah semua 66 buah buku Alkitab 하나님께 ditulis oleh Tuhan melalui para nabi? 한 말씀이라고 되어 있지 않습니까? Semuanya mengandungi kehendak Tuhan. 자, 하나님 Jadi apakah kehendak Tuhan? 하셨는가? 마태복음 Mari kita lihat tentang Paskah dalam buku Matius bab 26. 보도록 합시다. 자, 이런 어떤 내용이 있었기 때문에 Oleh kerana ini, orang kudus gereja awal percaya bahawa satu iota atau satu titik pun tidak boleh dikurangkan daripada ajaran Kristus. 그 믿음을 간직할 수 있었던 것이죠. Buku Matius bab 26. Mari lihat buku Matius bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 때가 가까워서 pesan guru, waktuku hampir tiba. 6월절을 Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu, murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. 6월절을 준비하고 Selepas persiapan, 6월절 mari lihat babak mereka makan Paskah. 에서 살피도록 하겠습니다. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. 6월절 Inilah roti Paskah ialah tubuhku." 내 몸이라고 이렇게 알려주셨습니다. Mari lihat ayat 27. 또 Sesudah itu, ia mengambil cawan, 6월절에 cawan yang ada air anggur Paskah, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah air anggur Paskah ialah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." 나의 피, 곧 언약의 피니라고 했습니다. 하나님께서 Kerana kebenaran yang Tuhan janjikan dan yang mengandungi darah mahal Kristus ialah Paskah, 바로 6월절 진리였기 때문에 tarikh dan peraturan ibadah mesti tidak boleh diubah. 예배 의식도 Itulah dasar iman para orang kudus di gereja awal. 그것이 이제 초대교회 성도들의 그 신앙의
근본이었다고 볼 수 있겠습니다. Sebab itulah Rasul Paulus menegas secara berterusan dalam buku 1 Korintus bab 11 ayat 23, 24, 25 dan 26 bahawa Paskah mesti diberitakan 23절 또 serta disambut hingga hari Kristus datang ke bumi ini sekali lagi. 그렇다면 오늘 Kini, terdapat banyak gereja, 교회들이 있으면서 tetapi mereka tidak mempedulikan Paskah, 주목하지 아니하고 malah berkata, Paskah hanyalah sebahagian hukum yang sudah hilang, bukan? 이미 그건 사라진 것 아니냐? Mereka sering mendakwa sebegitu. Mereka tidak menyambut, jadi mereka perlu merasionalkan perbuatan sendiri dengan berkata, 했던 것이 Paskah ialah hukum zaman Musa, Kristus tidak berkata penting. 그리스도께서는 필요하다고 얘기하지 않았다. 초대교회 Orang kudus gereja awal semua berada pada zaman perjanjian baru. 새언약 시대 Adakah orang zaman perjanjian baru tidak menyambut Paskah? 좀 전에 우리 고린도서 Tadi kita baca dalam buku 1 Korintus bab 11, 이방 사람인 apabila menginjil kepada orang yang tidak percaya Tuhan di Korintus dan orang di Eropah, Rasul Paulus berkata, ini mesti sambut sampai Tuhan datang. 지켜져야 될 이 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. 너희에게 전한다. 사도 바울이 그 내용을 그대로 옮겨 적었습니다. Dia menekankan bahawa ini mesti tidak boleh hilang 주께서 dan harus diberita serta disambut sampai Tuhan datang. 사실을 강조했습니다. Kini, banyak orang buat alasan bagi tidak menyambut Paskah dengan berkata, itu bahagian hukum Musa atau itu sudah dimansuhkan oleh salib kerana itu sebahagian hukum dan lain-lain. Mengenai penegasan palsu mereka, 그래서 히브리서 10장 mari lihat buku Ibrani bab 10 ayat 26. Buku Ibrani bab 10 ayat 26 tertulis, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Menurut buku Matius bab 26, darah perjanjian merujuk kepada apa? Mengenai air anggur Paskah. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 그 언약 Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, 욕되게 하는 yang menganggap bagaimana 받을 형벌이 najis darah perjanjian yang menguduskannya 꼭 생각. dan yang menghina roh kasih karunia. 하나님께서 Untuk menyelamatkan manusia, Tuhan menjalankan kerja yang rahmat dan menyakitkan. 역사 속에서 이루어 주신 내용인데 이 참으로 Alkitab berkata, orang yang menganggap najis darah perjanjian yang Yesus curahkan di atas salib, bahkan menyerahkan nyawanya, harus dijatuhkan hukuman berat. 된다는 것. 이건 당연히 형벌받아야 마땅하다 말이에요. Inilah sesuatu yang mesti fikirkan baik-baik. 성경은 말씀하고 있습니다. 우리 주위에 Banyak gereja di sekeliling kita mempunyai pandangan sendiri. 때로의 어떤 Namun, 생각들이 다 있겠습니다만 2000년 2000 tahun lalu atau hari ini, Tuhan datang ke bumi ini dan memberitahu kita Paskah Perjanjian Baru. 언약의 유월절 Demi kebenaran ini, orang kudus gereja awal sanggup menyerahkan nyawa. 그렇게 해서 Oleh itu, pada zaman ini, janganlah kita hanya berfikir hari ke-14 bulan pertama waktu senja ialah Paskah. 라고 할 것이 아니라 이 귀중한 새 언약 Daripada ikut standard gereja yang menganggap najis Paskah Perjanjian Baru yang mahal dan yang ditubuhkan dengan darah perjanjian, 세상 교회의 어떤 기준에 따라갈 것이 아니라 그리스도의 그 가르침 kita harus pahatkan dalam hati supaya tidak melalaikannya sampai Tuhan datang menurut ajaran Kristus, bukan? 결단코 소홀히 여겨져서는 안 될 진리라는 것 꼭 명심해야 되겠죠. Ayat 29 sekali lagi, 하물며 하나님의 betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. 얼마나 더 중하게 Sebab kita mengenal dia yang berkata, 생각하라.
Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아노니라고 하셨습니다. 욕되게 하는 자들의 Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menghina. 생각해보라. 하나님 Tuhan mengingatkan kita bahawa apabila tiba masa penghakimannya, mereka pasti akan menyedari kesilapan sendiri. 반드시 알게 될 것이라고 이렇게 일깨워 주셨습니다. 그럼 하나님께서 Mari lihat ramalan Nabi Yeremia dan pastikan apakah janji Tuhan kepada semua manusia melalui darah pasca perjanjian baru. 우리 예레미야 선지자의 예언 한 가지를 더 찾아보겠습니다. Mari buka buku Yeremia bab 31. Ayat 31, 11절의 말씀 보시면 Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Paskah dipanggil perjanjian baru dalam buku Lukas bab 22 ayat 20. Kalau begitu, mari fahami makna Paskah perjanjian baru dalam ayat 33. 3절에서 살펴보겠습니다. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Tauratku di sini merujuk kepada hukum perjanjian baru. Menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi siapa? Umatku. Maksudnya, orang yang tiada hukum ini bukanlah umat Tuhan dan dia juga bukan Tuhan mereka. 아니라는 얘기입니다. Di sini, Tuhan jelas memberitahu kita bahawa dia ialah Tuhan siapa. 실로 하나님은 누구의 하나님인지 Tuhan mengisytiharkan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka 두겠다. dan memberitahu sejelasnya, orang yang tidak mempunyainya tidak boleh menjadi umatku. 분명히 알려주시고 Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. 그들의 하나님이 되고 Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. 알라 하지 아니하리니 Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. 말이니라고 했습니다. 이렇게 Inilah kebenaran Paskah yang dijanji dan ditubuhkan Tuhan sekali lagi. 언약하시고 세워주신 유월절의 진리입니다. 예. 그래서 Jadi, 유월절 kebenaran Paskah bukan hanya biar kita melarikan diri daripada bencana semasa hidup di bumi ini, tetapi juga bencana terbesar yang rohani, iaitu pergi ke neraka. Paskah menebus kita daripada bencana. 우리를 구속해 주신 구속의 Paskah ialah meterai penebusan dan jaminan Tuhan kepada kita. 진리라는 사실을 초대교회 Sama seperti orang kudus gereja awal, kita juga harus yakin terhadap kebenaran ini dan memberitakan Paskah kepada banyak roh di sekeliling. 영혼들에게 Kita harus menyaksikan iman orang kudus gereja awal 위해서 진리를 dan bagaimana mereka bahkan mengorbankan nyawa pun untuk menyambut Paskah tanpa mengabaikan janji mahal ini. 다시 한번 알려주시고 오늘날 이 Kini, orang yang tidak menyambut Paskah melakukan apa terhadap darah perjanjian, 부정한 것으로 여기는 tertulis bahawa Tuhan pasti akan menghukum orang yang menganggapnya najis. 기록하고 있습니다. 그것이 초대 Inilah iman asas yang dimiliki orang kudus gereja awal. Iman ini telah disampaikan kepada kita semua pada hari ini. 전성이 되어 있습니다. Melalui Paskah Perjanjian Baru, 새 Tuhan menjadi Tuhan kita, kita menjadi umatnya, 주시고 dan menerima hak untuk menjadi anak Tuhan. 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다는 것과 또 하나님 Sebagai anak Tuhan, kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa dan Ibu. 어머니라 부를 수 있는 Mengingati keistimewaan yang telah diberikan, marilah kita mengukir sekali lagi jauh di dalam hati kita kebenaran Paskah dan iman orang kudus gereja awal. 자로 새기시고 어떤 상황과 Janganlah kita memandang rendah Paskah dalam apa jua situasi. 당해서는 안 됩니다. 그래서 Jadi, kita mesti buat persiapan sebelum menyambut Paskah. 일을 해서 그 직장 Orang yang bekerja, buatlah rancangan untuk minta cuti agar dapat menguduskan Paskah. 다른 사정이 있는 분들도 그날 Jika ada situasi lain, lakukannya awal atau tangguhkannya. 뭐든지 해서라도 6월절 Saya berterima kasih jika anda bersedia lebih awal untuk menyambut Paskah. 구속의 어떤 대역 Sekurang-kurangnya, pada hari Paskah,
Ingatlah pengorbanan kudus dan kasih Tuhan 우리 향한 yang membimbing kerja penebusan besar untuk kita dan memberikannya kemuliaan. 수 있는 날로 미리 또 준비를 해주시면 감사하겠습니다. Berharap anda menerima banyak rahmat. Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih. 감사합니다.